محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kelas kuliah kitab Matan Al-Ajurumiyah karangan Syekh Ahmad Hasan Haji rahimahullah taala. Ataupun kita kata Matan Al-Jurumiyah. Baik, kita sambung lagi pada muka surat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babul mubtada'i wal khabari. Ni kita ulang sekali lalu apa yang kita belajar semalam. Bermula mubtada itu wal ismu ialah isim. Bila sebut isim dia nak keluar fi'il dan haraf. Kemudian dia kata al marfu'u, yang dirafa' dia akan isim. Maka dia bukan nasab, dia bukan khafat. Lain pula al-ari, yang sunyi, ini yang tiada, yang tidak ada. Yang tidak adalah ia isim itu anil awamilil lafziyati, daripada segala amil yang dibangsakan kepada lafaz. Amil lafziyah tu tidak ada. Maksud bila sebut kata amil lafziyah tidak ada, maksudnya perkara yang dikatakan perkara ataupun perkara yang mengubah itu tidak ada di hadapan tidak ada di hadapan kalimah itu. Contoh kita kata Zaidun, maka tidak ada yang mengubahkan Zaidun tu menjadi rafa'. Habis dia jadi rafa' tu, dia jadi rafa' tu dengan sebab diri dia tu diri permulaan. Pengubah dia tu dengan sebab dia tu duduk pada tempat permulaan. Tu. Maka bila sebut kata amil ibtida', dia ada panggil satu lagi, dia panggil amil maknawiyun. Benda yang kita faham reti saja. Jadi amil ibtida' tu kita panggil amil ibtida' satu lagi kita panggil amilun maknawiyun. Amilun maknawiyun. Amil maknawi ni ambil yang kita faham dengan akal sahaja. Contoh kita kata Zaidun, sama amil maknawi dengan amil ibtida'. Zaidun.
Maka mana amil yang merofakkan Zaidun? Kita kata tak ada. Bukan tak ada. Dia katakan ada lah, tapi dia panggil amil maknawi. Amil yang kita reti dengan bahasa fikiran kita. Dia panggil, kalau kalau orang belajar ilmu tauhid, dia panggil amrun i'tibariyun. Amil pengubah tu yang bahasa kita faham dengan akal je. Amil maknawi ni amil ini pengubah yang boleh kita reti kata dengan akal sahaja. Bila sebut Zaidun tu mana amilnya? Tak ada. Bukan kata tak ada langsung. Tak ada pada lafaz. Lafaz tu tak ada. Cuma kita reti pada akal saja kata Zaidun tu jadi amil ibtidak dia panggil. Jadi mubtada. Kita faham mana? Faham kata kita reti daripada akal kita Zaidun tu duduk pada tempat permulaan. Maka kita hukum jadi mubtada. Dia panggil amil maknawiyun. Dia panggil satu. Bukan amil lafzi. Kalau amil lafzi tu lafaz tu ada. Lafaz pengubah tu ada. Nampak ajar raya Dia lafaz pengubah tu benda lafaz ada kadang-kadang. Tapi hak ni tak ada. Bila sebut mubtada, dia tak panggil amil amil lafzi, dia panggil amil maknawi. Kalau Zaidun tu boleh berubah jadi depan, kalau kita kata sebelum tu ada amil lafzi, itu kita nampak lafaz tu. Tapi kalau amil maknawi, dia tak ada lafaz tu, tak ada. Tapi faham, reti saja dalam akal. Ini kena kalau siapa ngaji tauhid dengan saya, dia tahu. Siapa yang pernah belajar tauhid dengan saya, maka kita kata Zaidun tu dia panggil amil maknawi. Amil, yang ni penyebab ataupun pengubah yang kita faham dengan akal. Dia panggil maknawi ataupun amrun i'tibariyun. Boleh juga. Bukan benda hissi. Hissi lawan maknawi. Hissi boleh yang kita nampak dengan panca indera. Maknawi yang kita faham dengan akal saja. Tahu kata, Zaidun tu kenapa tahu jadi mubtada? Sebab diri dia duduk tempat permulaan. Mana permulaan tu? Permulaan tu tak ada. Faham dengan akal je. Maka itu panggil amrun maknawiyun. Contoh kita kata ginilah. Allah Ta'ala tu kidam. Sedia. Mana sedianya? Sedia tu kita faham dengan akal saja kata Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Begitu juga ni. Zaidun. Macam mana kita kata dia tu jadi mubtada? Kita kata dia tu dikatakan dia duduk pada tempat permulaan. Maka kita hukum kata tempat permulaan tu kita kata dia tu dipanggil amil maknawiyun. Kita reti dengan akal saja, kita faham dengan akal saja. Dia macam bila sebut dia macam sifat salbiah juga ni Zaidun ni. Mana amil maknawi? Tidak ada amil lafzi. Dia tak ada amil lafzi tapi dia ada amil maknawi. Lafaz tu tak ada, depan Zaidun tak ada. Lafaz untuk mengubahkan Zaidun tu, Zaidun tu berbaris rafa' tak ada. Haji Muzaman. Habis tu dipanggil kata amil maknawiyun. Perkara yang kita faham dengan akal sahaja. Pengubah itu kita faham dengan akal je. Mana pengubahnya? Berubah tu dengan sebab dia duduk pada tempat permulaan. Tu Habis itu termau. Kita bagi halusi sikit lagi nampak Qala al-musannif rahimahullah. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Bermula khabar itu. Nampak tak? Dia tulis bermula tu. Nampak tak? Kita kalau baca kitab ni jangan segan silu. Kita nak cakap bermula, orang gelap pun tak apa. Ada orang kalau kata apa sebut bermula. Sebab dia permulaan, sebab dia mubtada. Nampak tak? Khabar-khabar tu apa? Bermula khabar itu iaitu khabar tu. Al-ismu ialah isim.
Isim mana? Sifat. Al-marfu'ul musnadu ilaihi. Isim yang dirafa' akan isim tu. Sifat pertama tu. Ajar Rana. Kemudian dia kata sifat kedua pula. Isim tu pula, lagi pula, bila sebab cakap lagi pula tu, Haji Faridah, kalau orang Melayu kita ni bila sebab cakap lagi pula tu, itu dipanggil i'rab jadi sifat. Lagi pula isim tu al-musnadu ilaihi. Isim yang disandarkan akan isim tu disandar ilaihi ilal mubtada kepada mubtada. Sebab tu kita kata khabar tu dia disandarkan kepada mubtada. Apa maksud sandar? Maksud dia ada berhubung kait dengan mubtada. Dia bila sebut mubtada, dia kena ada khabar. Dia tak terlepas. Haji Zulkifli Dia tak terlepas bila sebut mubtada, dia ada khabar. Dia tak boleh semata-mata mubtada saja, tak ada apa-apa. Tak boleh. Kalau orang petani kata, gu dia tu bila mubtada ada khabar. Cuba tengok misal semalam kita bagi. Zaidun qaimun. Bermula Zaid itu. Berdiri ia. Sebab apa ada ia tu? Berdiri ia. Berdiri ia Zaid. Kenapa ada ia? Kalau orang tanya esok. Sebab ia tu dia kembali kepada mubtada. Kan kita sebut tadi khabar itu isim yang dirafa' dan disandarkan kepada mubtada. Nampak lagi Hafiz Sebab dia sandarkan pada mubtada. Sebab tu kalau ada ia tu bukan kata kitab pondok salah, tak pondok tak salah. Tapi bila kitab Jawi tu dia menterjemah daripada kitab Arab. Bermula Zaid. Kenapa cakap bermula? Sebab dia duduk pada tempat permulaan mubtada. Sebab amil dia panggil amil maknawi, benda tak ada. Bukan yang merofakkan itu amil lafzi. Amil maknawi kita panggil. Bermula Zaid itu berdiri ia. Kenapa ada ia? Sebab ia tu khabar itu, nampak dia kata, khabar itu disandarkan kepada mubtada. Nampak lagi Hafiz Satu terjemah kita berkata, Zaid itu berdiri. Dia tak sedap mana terjemah itu. Dia kata, orang bukan tak sedap macam mana? Dia tak kena dengan kaedah nahu. Kita cakap. Kaedah nahu tu tak berapa tepat. Macam kita katalah, al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamu salasa ismu wa fi'lu wa harfun ja'a li ma'nan. Kalau orang tak tahu kaedah, dia baca fal ismu. Bukan fal ismu. Kita baca falismu. Ada lam, falismu. Kita panggil hamzah tu hamzah apa? Hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Dia tak baca fal ismu. Baca tu kena nampak gaya macam kena sedap baca, padahal tak kena dengan kaedah nahu. Habis itu. Contoh lagu mana? Ustaz, dalam qaimun tu ada fa'il ke lah? Fa'il. Dalam qaimun ada fa'il tu. Ustaz. Fa'il tak ada. Dia ada dipanggil subutul qiyam. Dia ada sifat berdiri al-muttasifu bil qiyam. Dia fa'il tak ada sebab dia bila kata ia tu sebab apa kata ada ia? Dia kembali kepada Zaid. Berdiri tu bukan perbuatan, berdiri tu kita kata perbuatan bagi Zaid. Bukan kata fa'il Maksudnya dari segi fi'il tu ada kepada dia. Dari segi fi'il tu ada perbuatan bagi Zaid. Bukan fa'il tak ada. Ini kita belajar mubtada khabar bukan fa'il ini bukan fa'il. Tengok. Baik. Nampak ke Ajar Raya? Cuba faham. Tengok mubtada khabar ni payah sikit. Bukan payah macam mana. Kita mengaji ni fi'il fa'il selalu, tapi mubtada khabar ni tak ada penekanan. Dia kena ada penekanan kat sini. Nahu qaulika Zaidun qaimun. Dia kata. Bermula si Zaid itu, dia kata. Yang berdiri. Tapi dia tak cakap yang berdiri ia.
Sebenarnya kata, kalau cakap ia tu dia lebih kemas lagi. Hai. Sebab apa? Sebab ia tu dikatakan khobar, maka disandarkan kepada mubtada. Tu. Satu. Jadi ni misal ni bagi misal apa ni? Ini misal bagi mubtada dan khobar yang mufrad. Ni kita tanya balik. Apa maksud kata isim mufrad? Saya tanya masa Ajar Rohana. Apa takrif bagi isim mufrad dulu? Menunjukkan pada seorang saja. Seorang je. Seorang Tak, je. punya orang maksudnya kalau harimau tu panggil apa asadun tu panggil orang juga. Satu benda lah, satu. Ini cakap pada Sana satu. tu. Siapa? Itu dah bagi dah. Mana dobitan dia dulu? Cuba cek balik isim mufrad. Madalla. Ya. Tak lagi. Isim mufrad nanti. Isim yang menunjuk di atas ketunggalan. Isim yang menunjuk di atas ketunggalan. Tak ingat bahasa Arab dia. Madalla ala. Siapa ada? Dulu saya bagi dah takrif tu. Tak bagi dah. Allah Akbar. Madalla ala bukan mufrad. Madalla ala mufradin bukan mufrad. Satu lagi. Tak ingat ni. Selamat. Kadang-kadang bila duduk dia diam dia ingat. Bila dia mengajar tak ingat pula dah. Kat ini. Ada tulis dobit lo. Cuba baca sekejap. Ajar orang tak tahu dah dia dobit mana dah. Kat ini. Tak jumpa Ustaz. Satu ketunggalan. Tak jumpa pula dah. Ajar Farida. Malah saya nak buka kitab. Kalau saya buka kitab kan jumpa ni kan. Tengah cari Ustaz. Allah Akbar. Tapi saya tahu dia tunggal. Memang tunggal. Nak ingat dia banyak bahasa Arab dia. Masalah. Saya buka sekali je ni. Dia kena tulis si mufrad, musanna, jamak. Kalau musanna, madala ala al-isnaini. Tu tak apa, musanna. Kalau mufrad, nanti. Kena tak madala ala mufradin kan? Mufradin lah. Tengok. Madalla ala al-isnaini tu, itu musanna. Madalla. Apa dah? Huwa madalla mutakallim. Bukan. Lain. Madalla ala isnaini itu bi alif wa nun. Dulu tak mari ni Allah. Nanti saya cari lah. Saya tak mari lah ni, saya cari ni. Jumpa kalau saya cari ni. Jumpa. Saya dah bagi dulu lah. Jamak tak apalah, jamak taksir, mata yang tu. Dia masalah alamat rafaq dulu. Madalla ala. Kalau jamak taksir tak apalah, mata ghaira'an bina'i mufradihi. Ada tak apa? Ke tak ada bagi dulu? Ada. Saya tak bagi. Kalau jumpa beritahu saya. Saya tak bagi ni kan anak.
Tak mari tak apa, nanti saya cari esok Saya cari semua. Tak mari ya Allah Allah Muhammad. Yang musanna ingat, jamak ingat, mufrad. Tapi tahulah maksud dia tu tahulah. Tapi kita mengaji bahasa Arab ni kena tahu dia punya takrif sekali. Ma dalla ala mufradin. Bukan mufradin, tu bab sendiri. Dia ada ulama buat. Isim yang menunjuk di atas ketunggalan. Ma dalla fikri ada. Ma dalla ala mufradihi kan. Mufrad tu memang betul lah, tapi takut saya tersilap. Takut saya punya takrif tu tak sama dengan ulama sebut. Kita tak mahu mereka sendiri. Boleh buat ayat, buat karangan boleh. Tapi tak apa tepat lah. Tapi nak cerita kata dia menunjuk di atas satu. Tak apalah nanti. Tak mari lah, tak ingat. Madalla alam atawayah. Tak apalah. Tengok kitab balik nanti saya tengok balik. Tak jumpa kat ini semua Tak apalah. Qala al-musannif rahimahullah. Kadang-kadang bila tengah mengajar dia ingat. Tak apa, mengajar dulu saya ingat takut ingat pula. Maka dia kata tadi ada orang jumpa dah? Al-mufradu wa ma dalla ala wahidin aw wahidah hadatin. Betul Ustaz? Macam mana? Al-mufradu wa ma Madalla dalla ala wahidin aw wahidatin. itu bukan takrif dalam itu takrif kitab lain tu kan? Betul tak? Ya Ustaz, ya. Itulah. Nota tak ada, tak jumpa. Ya, itu bukan yang saya bagi tu. Saya tahu. Tu madalla ala wahidatin tu mungkin takrif lain tu, mungkin orang buat tu lah. Yalah. Dia ada takrif ulama yang buat tu. Saya nak ambil yang takrif orang dulu. Tapi tak apalah. Tapi nak kata dia menunjuk di atas satu. Tapi cuma Arab dia tak pernah ingat. Apa nanti diorang cari tu Hajar Farida dengan Kak ini tu. Qala musannif rahimahullah. Hafiz ingat Hafiz? Hafiz? Aku Hafiz ingat lah. Hafiz tak menjawab kan? Ustaz, nak cuba Ustaz ini ke Ustaz? Apa dia? Isim mufrad. Al-kaltu sama kata ila rasiha. Bukan contoh. Takrif. Takrif tak ada lah Ustaz. Nota. Tak ada Saya tak bagi juga, betul lah. Tak tahulah, saya tak tulis kat. Wallah. Tak ada Ustaz. Saya tengok tak ada. Memang tak ada. Saya agak lengkap. Tak ada Ustaz bagi dengan terjemahan Ustaz buat macam ni. Isim mufrad ialah kata nama menunjuk di atas satu. Boleh jadi bahasa Arab tak bagi. Ustaz tak kata dalam bahasa Arab tak ada. Ya. Ni buku dia saya dah jumpa 4 lagi dah. Betul dah. Saya pun ada menunjukkan di atas satu ada. Yang tu je. Ustaz bagi dhammah, lepas tu bagi Maksudnya, tiga. Kalau bahasa Arab tu masa 4 bulan 8. 21. betul dapat. Mungkin Betul, madalla betul. ala mufradihi tak silap. Isim yang menunjuk di atas mufradnya, mufrad bagi isim. Kita Betul. belajar bab rofok itu. Ustaz tak bagi, lepas tu saya ambil daripada kitab lain, saya tulis dia punya ni. Saya Okey. tambah kat situ. Itu madalla ala wahidan aw wahidatin kan? Ya Ustaz. Ada satu lagi ni tak silapnya isim mufrad. Ustaz translate yang ni lah. Menunjukkan atas satu tu je lah. Madala ala wahidah. Madalla ala Mufradu wa madalla ala mufradihi. wahid. Tak silap mufradihi. Boleh ingat mufradihi. Al-mufradu wa Isim yang madalla menunjuk di atas mufradnya. Di atas Allah. ketunggalannya, ketunggalan bagi ma. Tu. Itu rujuk pada ma tu
ma dalla ala mufradihi. Isim ni di atas ketunggalannya. Tu. Ataupun boleh kita baca ajik bersama juga. Ma dalla ala Wahidin atau wahidah. wahidatin. Wahidatin. Habis. Tu. Ma dalla ala wahidatin. Ma dalla ala mufradihi. Boleh kedua. Habis itu. Kemudian dia kata lagi wazaidani. Tu contoh lagi dia kata wazaidani qaimani. Dia kalau nak i'rab kita kena i'rab dulu ni. Zaidun qaimun. Zaidun dia kata mubtadaun. Kalau Zaidun tu panggil mubtadaun. I'rab dia panggil mubtada. I'rab dia kalau kita nak i'rab boleh Zaidun tu mubtadaun marfu'un bilibtida'i. Okey. Kita i'rab dulu. Zaidun Mubtada'un marfu'un bidhammati li'annahu mufrad. Dia panggil marfu' bilibtida'. Marfu' tu dengan sebab ibtida' kan? Bukan sebab dengan dhammah. Dia bukan ada alamat. Dia mubtada' tapi marfu' dengan ibtida'. Alamat dia kita kata alamat tu rafu'. Alamat rafu' dengan apa? Dengan dhammah. Wah, sebut nanti tengok. Zaidun qaimun. Saya pandang atas dulu Saya pandang semua dulu. Zaidun qaimun ni contoh untuk yang tunggal ni ke Ustaz? Ya. Okey. Zaidun qaimun. Habis tengah ngajar adik. Zaidun qaimun. Yang baca habis tengah ngajar ni. Zaidun qaimun. Nampak ni? Ambil. Ada tengah habis tengah tulis nampak ni. Habis tengah tulis ni. Zaidun tu Habis nampak habis tengah ngajar nampak ni orang tengah ngajar nampak ni. Muka habis nampak. Habis tengah ngajar. Zaidun kita kata mubtadaun. Mubtadaun marfu'un bilibtida'. Bilibtida' wa alamatu raf'ihi. Baru sebut wa alamatu raf'ihi hajarana. Wa alamatu raf'ihi Ad-dhammatu dhahiratu ala akhir. wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Fi akhirih.
Hi tu rujuk mana? Kat ini. Hi rujuk mana? Wa alamatul rafi' rafi' apa? Nah. Zaidun mubtada'un. Mubtada' marfu'un. Lagi pula dirofokkan akannya dengan bil ibtida' bil amil ibtida'. Bil ibtida' tu kena tambah tu. Dia kena takdir. Bil ibtida' bil amil ibtida'. Al ibtida'. Bil amil ibtida'. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafa'nya. Rafa' apa? Kat ini. Orang tanya domain kat ni, dia diam ni. Pada mubtada Ustaz kan? Mubtada. Zaidun tu lah. Ha? Mubtada Zaidun tu lah. Tak cakap. Rujuk bermula alamat rafa' mubtada' Zaidun macam tu. Oi, tak kena tu. Rujuk domain itu. Bermula alamat rafa'nya. Rafa' apa? Rafa' bagi Zaid, bukan mubtada'. Rafa' tu bukan rafa' pada mubtada', rafa' bagi Zaid. Kata dah domain payah. Bermula alamat rafa'nya. Rafa' apa? Rafa' bagi Zaid. Ni. Hi tu rujuk pada Zaid. Ajar Faridah. Nampak ajar Rana? Bukan rujuk pada mubtada'. Tapi kan Zaid tu kan mubtada. Tak kena cara tu. Cuba kita baca terjemah. Bermula alamat rafa'. Rafa' tu pada mubtada' ke pada Zaid? Dia nak pada Zaid, bukan pada mubtada'. Mubtada' tu hukum dia. Tengok. Dapat perhati tu. Domain tu. Lepas tu kata kitab Arab ni, kalau orang beli domain tu, orang tani kata ceng lah. Boleh ceng sungguh. Lepas tu saya kata kalau kita kata Tok Guru Baba duk cerita dulu lah. Kalau dia rujuk domain tu, dia rujuk domain dengan tepat tu, dia dah biasa je lah. Orang tu boleh jadi ceng. Ceng ni kau biasa sedap lah. Lepas tu kita tak boleh ikut dan. Dia kena, Baba lah ajar macam ni. Alamat rafa' bagi mubtada' kena ke tak? Dia kata. Yang jadi rafa' tu takkan alamat tanda bagi rafa'. Rafa' tu pada mubtada' ke pada Zaid? Kalau kata pada mubtada' tak kena. Sebab kita nak pada Zaid bukan pada mubtada'. Mubtada' tu hukum bagi Zaid. Nampak je Rana? Nampak? Kita cakap gini aja Rana. Bila sebut, tapi ini contoh lah, contoh dunia ni lah. Tapi ni kata tanda rafa' bagi Zaid. Bukan tanda rafa' bagi mubtada'. Tak kena. Perhati tu kat ini, perhati. Kita kalau nak letak domain tu perhati. Kena tak saya kena aku letak mubtada'? Ada mana? Kena tak? Kena try dulu. Dia nak letak tu kena tak boleh main sebut, tak boleh. Dia tak, Babu lu marah tu. Dia kata kita nak kena mikir dulu. Dia tahu nahu ni bukan boleh ilmu bangsa kita boleh ikut dan lah. Tak. Tengok kita letak tu kena tak kena. Bermula alamat rafa'nya rafa' mubtada' bagi Zaid. Rafa' tu kena pada mubtada' ke pada Zaid? Dia nak pada Zaid. Sebab Zaidun tu. Yang rafa' tu pada Zaid bukan pada mubtada'. Mubtada' tu hukum bagi Zaid. Kan tanya begitu. Saya dulu ngaji tak ni sekarang ni dobit ni tak ada dobit ni. Tapi ni kita guna sebab kita dah lama. Kalau dah lama kita belajar tu kita dah mengajar lama tu kita nampak. Baik, bermula alamat rafa'nya rafa' bagi Zaid itu ialah dhammah. Dhammah mana? Sifat yang zahir. Ya dhammah fi akhir, pada akhirnya. Akhir apa? Ajar Rohana. Pada akhir kalimah Zaid tu lah. Zaidun. Pada akhir kalimah Zaid. Apa kena? Kalau cakap pada akhir kalimah mubtada' kena ke tak tu? Tak kena. Tak nampak lagi Perhati tu. Dia lebih baik cakap fi akhirihi ke ala akhirihi?
Dia kalau fi dengan ala tu dengan ala isti'la. Kalau fi tu fi zarfiyah, dah kena kira lagi, dah kena kira tu semua tu. Dia tak boleh dia tak boleh pergi terus lah. Tengok, cuba tengok. Bermula alamat rafa'nya, rafa' bagi saya tu ialah dhammah. Dhammah mana? Yang zahir ia dhammah pada akhirnya. Dah kata atas tu tak boleh. Nampak mulanya cakap fi. Fi akhiri. Bukan ala akhiri, tak kena. Ni kalau ala tu ala isti'la. Ala isti'la. Dia maklum. Kita kata rafa' zaid tu dhammah yang zahir. Tapi zahir tu bukan di atas akhir. Di pada akhir. Dia bahasa Arab ni kalau nak buat esay, dia bukan balik kudan, dia kena uslub. Uslub ni apa Allah. Cara-cara. Uslub cara Arab ni Gaya, orang gaya. Melayu kalau Gaya bahasa. Gaya bahasa. gaya bahasa Arab ni kita bukan boleh terjemah bahasa Melayu tu, kita kalau contoh kita pandai bahasa Arab, kita banyak vocab. Bukan kita boleh ikut dan okey nak guna fi ke, ala ke, inda ke, dia tak boleh ikut dan. Dia kalau ngaji nahu kita. Saya dulu saya mengaku kalau saya tulis bahasa Arab tu memang essay tu memang ikut dan kita ikut apa yang kita nak terjemah dalam minda kita. Padahal kita tak mengikut usul Arab. Sebab itulah Ustaz Najib beritahu di mana-mana universiti sekarang kalau nak buat essay, nak buat tesis, dia akan upah orang Arab. Dia bayar RM1,000. Tak percaya cuba tanya. Cuba ajarkan zaman tanya anak, betul tak? Dia buat sendiri essay, dia buat sendiri ke ataupun dia tu? Mesti dia akan hantar kat orang Arab. Sebab nak uslub Arab. Uslub Arab penting. Kita bukan pandai cakap Arab. Cakap Arab tu lain, dia punya tulis lain. Dia akan Tu lepas menipu lah Ustaz. Menipu lah. Tu menipu lah macam tu. Dia akan menipu. Dia sebab orang kita tak mampu nak karang sampai sebetul-betul tu payah. Ajar orang anak. Payah. Sebab dia akan makan masa. Payah makan masa. Sebab tu yang suruh tu bukan dia nak buat hantar. Dia punya lecture doktor dia sendiri pun suruh juga. Doktor dia nak check pun tak mampu, nak buat pun tak mampu. Dia akan suruh okey buat je ni. Bukan masalah tipu tak tipu, dia memang style dia macam ni sekarang. Kalau tidak tak faham Ustaz. Betul tak? Tapi Lecturer baca pun tak faham. Tak, betul kita kata. Macam Babeli dululah. Waktu ada kawan saya buat master, dia buat essay kan. Dia bukan buat essay, dia buat ni kan. Babeli siap semak. Babeli memang masa tu saya tak pandai sangat nahu. Tapi saya tengok Babeli semak tu. Master ke, Master Azhar, apa ya Azhar dia semak tu berbanyak salah. Setara tu. Uslub Arab tu tak kena. Babeli cakap saya. Ni. Irfan, tengok. Uslub Arab macam mana? Fi ni macam mana? Sebab tu kaedah nahu tu kena kuat. Tu Babeli cakap. Kalau kita nak essay kita kuat, nahu tu mengajilah 40-50 orang kitab. Lepas tu saya pegang Babeli, saya ngaji dulu nahu memang. Saya ngaji kat Mesir saja kat Babeli tu dekat 30 orang kitab. Tak masuk kat pondok lagi, mengamal Babeli saja. Dekat Mesir tu habis saya balun semua. Tapi tu nak dapat payah macam tu. Payah. Itu dia punya skill macam tu. Bukan dia nak tipu tak tipu, dia tak ada isu tu. Tapi cuma kemampuan tu susah. Baik habis. Tu kena ingat. Macam tadi lah. Fi akhiri ke ala akhiri. Dia kena fi akhiri. Dia uslub gitu. Tengok. Ustaz nak tanya ni, nak tulis apa ni Ustaz? Domatu Az-zahiratu. Hiratu. Okey. Terima kasih. Dhammah yang zahir ia. Nampak tak ada ia? Nampak tak ajaran anak? Ia. Ia tu kembali pada dhammah sebab dia sifat. Habis. Tengok. Kemudian kita kata Zaidun. Satu lagi apa? Qaimun. Qaimun kita kata. Ni kita i'rab Kalau Qaimun macam mana? Khabarul mubtada'i. Khabarun marfu'un Ustaz. Khabarul Khabarul mubtada'i. marfu'un alam. Dia tak ada khabarul.
Dia idhafah tu. Khabar. Saya Oh, kalau khabarun khabarul mubtada'i. Macam bateri saya yang ni macam nak habis. Tak apa. Lepas tadi mengajar Masjid Negeri satu balik ni, satu buat ni. Khabarul mubtada'i. Marfu'un. Dirafakkan akan dia. Rafak dengan apa? Bizammah. Bizammati. Dia panggil marfu'un bil mubtada. Tu. Dia rafak sebab apa? Dia rafak dengan sebab mubtada. Kalau mubtada tadi dia rafak dengan sebab amil ibtida. Dalam kitab tak ada ni. Alamak, saya padam dulu yang atas ni. Sebab dia apa? Panjang ni. Saya padam balik khabar. Apa tadi? Qaimun kan? Qaimun, ya. Khabarun mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Khabarul mubtada'i. Kalau kita nak pandai nahu, kalau dah pandai nahu kan, kita nak tahu. Lepas tu kita belajar kitab Arab. Ajar zaman. Kita cuba belajar kitab Arab, betul tengok. Khabarul mubtadi marfu' bil mubtada. Kemudian wa alamatu raf'ihi. Apa cakap? Macam tadi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu. Sama juga ad-dhammatu apa? Wa alamatu ad-dhammatu az-zahiratu kan? Az-zahiratu fi akhirih. Kadang-kadang apa tu, kat ini kadang-kadang cuba tengok dalam kitab hadis kan. Kalau nanti kita Arab apa? Kita terjemah tu kita kata ala dengan mana fi. Biasa dengar tak? Saya ngajar itu kadang. Kadang-kadang min dengan mana ni. Kan saya dah sebut itu kan. Cuba perhati. Saya sebut itu apa sebab? Sebab dia kadang-kadang dia uslub Arab dia gitu. Ni makna ni, makna ni, makna ni. Dia payah sebab dia ada ulama ada buat satu buah kitab. Dia bahas huruf jar saja. Huruf jar tu memang ada satu buah kitab ulama buat. Payah. Nak kata huruf jar ni ada banyak makna. Ada banyak makna ada payah. Baik. Qaimun ya. Kadang-kadang saya pening Ustaz. Kadang-kadang sebab ada buku bila mufrad tu diguna ala. Bila musanna dengan jamak tu diguna fi. Jadi saya pun pening. Sebab tu kadang-kadang dia tebak ala tu dengan ala dengan mana apa. Kadang dia ada terjemah itu. Kita tak kata dia salah dah. Lepas tu kita tak boleh kata salah. Tapi kalau itu sesuai dengan fi. Kadang-kadang setengah tu dia nak buat, dia sembunyikan. Dia letak ala. Tapi ala mana fi ada juga. Tu Arab payah. Beli kata apa? Lagi pun Ustaz, lagi pun Ustaz kata i'rab ni bergantung atas kreativiti kan? Ya, tapi kreativiti pun kena tahu juga. Macam ni saya kreativiti sendiri tak ada dalam kitab, tak ada ni. Cumanya khabar bagi mubtada satu. Qaimah tu khabar bagi mubtada.
dirofakkan dengan mubtada. Rofak dia tu macam tadi dia rofak dengan apa? Bila tidak kan? Ini rofak dengan sebab amil mubtada. Rofak dengan mubtada tu lah. Dengan apa? Zaidun tu. Wa alamatu raf'ihi. Nanti jap. Khabar bagi mubtada dirofakkan akan dia akan khabar mubtada tu dengan mubtada. Dengan Zaid tu nampak tu. Tak kena tu. Macam mana? Saya buat tak kena tu. Bukan mubtada tu. Dia rofak mesti dengan Zaid. Sebab banyak sangat perkataan mubtada dalam ni, dalam i'rab ni. Kita minta maaf. Dia rasa gini. Marfu'un bihi dirofakkan dengan dia dengan apa? Dengan Zaid. Awak kena. Okey, tulis tu balik. Minta maaf. Marfu'un bihi dirofakkan dengannya dengan Zaid. Sebab dia rofak tu dengan sebab Zaid. Ba tu yang bahasa sababiyah. Tak maaf ni Ustaz silap ni. Dia kalau nak buat tu dia kena tengok bahasa Melayu dulu baru kita boleh tahu. Kita try dengan bahasa Melayu dulu. Lepas tu baru kita nampak bahasa Arab. Habis. Khabar bagi mubtada dirofakkan akan dia akan khabar mubtada tu dengan dia dengan Zaid. Wa alamatu raf'i dan bermula alamat rofaknya rofak bagi apa? Macam mana? Bagi mubtada lah. Kan? Mubtada lagi ke? Zaid. Zaid ke? Qaimun. Imun kita cakap tengah cakap pasal khabar sekarang. Ni khabar Qaimun. Bermula alamat rofaknya rofak bagi Qaimun. Ialah ad-dhammatu zahirah, dhamma yang zahir pada akhirnya, akhir bagi apa? Imun. Akhir bagi Qaimun. Baik, habis. Tu. Domain tu jaga. Saya ngajar ni macam cara pondok ni rasa ni. Allah minta maaf banyak lah ni. Nampak dah macam ngajar dekat pondok betul-betul lah nampak Sampai ada Ustaz, domain. ulang balik makna Betul, ulang ayat. balik terjemahan Ustaz. Terjemahan. Khabar bagi mubtada. Khabarun mubtada'i. Khabar bagi mubtada. Marfu'un bihi. Dirofakkan akan dia. Akan khabar mubtada tu. Dirofak tu bihi. Dengan sebab Zaid. Dirofak tu dengan sebab Zaid. Dengan sebab lafaz Zaid tu lah. Satu. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Dan bermula alamat rafaknya. Rafak bagi Qaimun tu ialah ad-dhammatu az-zahiratu. Ialah dhammah yang zahir ia dhammah. Ustaz, Yalah. kenapa khabaru al-mubtada'i? Kenapa Sebab dia idhafat. Dia baca cara idhafat. Khabar bagi mubtada. Tu. Mudah Khabarul ya kat ini? mudaf ilahi ke mudaf ilahi ke? Ya betul. Mudah untuk fi'il je lah. Nampak lagi Ajar Mili? Ya, baik Ustaz. Okey. Khabarul mubtada'i, khabar bagi mubtada, idhafat mana lam tu. Ni saya tak mau bahas idhafat ni kan pening. Khabar bagi mubtada, lagi pula marfu'un dirafakkan akan dia, akan Qaimun tu, bihi ay bi Zaidin. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafaknya, rafak bagi Qaimun tu. Alamat ni tanda. Mana tandanya? Ad-dhammatu az-zahiratu. Ialah dhammah yang zahir, ia dhammah. Zahir tu kat mana? Fi akhirihi. Nampak tak? Nampak kita tanya soalan, nampak kat ini saya baca kitab tu Pati. Saya kat zahir tu kat mana? Fi akhirihi. Nampak tak? Dia terus sambung dengan bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Zahir fi akhirihi
pada akhirnya, akhir bagi lafaz qaimun. Habis itu. Ni lepas ni kita main i'rab. Ni dia kita letak satu contoh, lepas tu kita i'rab. Nanti lama-lama okey lah. Nanti lama kita jadi apa, jadi lagi cepat tangkap. Lagi mudah. Ya. Lama-lama jadi cekap lah, mengirab. Lagi cekap lah, kita tengok mana kita tahu cekap. Kita buat macam ni sekarang. Biar kata Ustaz ni asyik i'rab ni bukan level kami, tak apa. Saya mengajar ni peringkat pertengahan pun tak apa. Asalkan detail tu makin nampak. Habis. Kemudian kata wa zaidani qaimani. Itu pun nak kena i'rab dulu. Apa nanti sambung lagi lah. Rehat dulu lah. Sambung minggu depan Nah, esok ni tak boleh buat sebab ramai apa. Dia dah start kelas ni kan. Susah sikit lah. Ustaz, jadi kelas kita 2 kali seminggu je lah. 2 kali seminggu. Buat sementara waktu lah. Nanti tengok kalau ada hari lain tu kita tambah. Wallahualam. Kalau hari baru mantap, Ustaz. Itulah. Hari-hari tu tak boleh. Kalau 2 kali seminggu ke laut aja ya. Kalau sekali, ada setengah orang kalau mengajar nahu seminggu sekali pun ada. Kalau macam dia buat yang private, ada kawan saya buat mengajar bahasa Arab, mengajar seminggu sekali lagi lah. Dia dengar saya 3 kali. Dia dengar saya mengajar 3 kali pun dah terkejut dah. Kena inisiatif sendiri, Ustaz. Kalau kat kelas je memang demam lah. Tak ada orang nak mampu nak ajar dia tiap hari. Betul. Bahasa Arab tak ada. Tanyalah mana-mana pun. Payah. Dia kena istiqomah, dia kena semangat lah. Bahasa Arab ni kena semangat. Kalau saya tajak kawan saya duduk kat pondok tu, tengok nahu dia tiap hari. Seminggu 5 kali nahu. Tak ada kat sini, tak ada. Yalah, itu asas ilmu, Ustaz. Dia asas ilmu. Baik, habis. Nanti tersambung minggu depan. Kemudian kata nanti tersambung contoh kedua. Minggu depan tak kena ulang lah. Sebab ni hari ni dah ulang lah. Kemudian kata wazaidani qaimani wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Amin ya Allah. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. آمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, Ustaz.